seorang guru bahasa Inggeris. Okey. Sebelum ni saya pernah mengajar di SK Sanglang, Pontian Johor. Sekarang saya mengajar di daerah saya sendiri iaitu SK Merotai Besar Tawau. Saya terlibat aktif dalam kajian tindakan bidik darjah. Telah memenangi beberapa anugerah, dan untuk pengetahuan cikgu, cikgu boleh kenali saya dengan lebih lanjut melalui pautan Facebook pages yang saya sertakan ini. Dan untuk makluman cikgu, okey, agenda sesi kita pada hari ini. Okey, Munirah. Okey. Kalau cikgu lihat hari ini, okey, sesi pada hari ini kita akan mulakan dengan bahagian 1, iaitu kita akan mempelajari tentang apakah itu pembelajaran berasaskan projek. Tetapi kita akan lebih memberi penekanan apakah yang diperkatakan tentang standard emas dalam reka bentuk pembelajaran berasaskan projek, mengapa dan apa. Dan seterusnya bahagian kedua kita akan pergi lihat bagaimana saya menerapkan standard emas dalam pembelajaran berasaskan projek ini dan contoh-contoh pelaksanaan dalam bidik darjah. Dan pada bahagian yang ketiga pula kita akan terus kepada konklusi dan refleksi. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian 1. Okey, sebelum kita mulakan tentang standard emas ini, suka saya tanyakan dulu kepada cikgu-cikgu. Nak tengok macam mana kan? Okey. Saya ingin tanyakan kepada cikgu-cikgu, sila kongsikan 3 perkara yang cikgu-cikgu tahu. Apakah itu pembelajaran berasaskan projek? Okey. Mungkin cikgu-cikgu boleh share dalam ruangan chat ataupun cikgu boleh imbas kod QR yang tertera dan tulis pada ruangan Padlet. Okey, kita tengok dulu. Cikgu boleh kongsikan dalam ruangan chat sebagai stir warmer untuk pagi ni. Apa yang cikgu faham tentang pembelajaran berasaskan projek? 3 perkara yang simple-simple sahaja. Cikgu boleh bagi respon pada ruangan chat. Dan juga cikgu boleh tekan link pada ruangan Padlet yang disertakan dalam bahagian chat. Ataupun cikgu-cikgu boleh bagi, okey, kita tengok respon daripada Cikgu Nurul Farhana, aktiviti berkumpulan, murid menghasilkan projek untuk dinilai oleh guru. Okey, thank you kepada cikgu yang respon. Murid in control, PBL belajar dengan projek yang dihasilkan. Okey, dinilai dan projek yang dihasilkan berorientasikan murid tibat. Okey, belajar buat projek berpusatkan murid, murid bertanggungjawab atas segala keputusan. Thank you Cikgu Hemarani. Cikgu Hemarani sangat familiar, selalu ada dalam perkongsian pemimpin GSL-nya. Okey, daripada Cikgu Nur Aini pula. Okey, kita tengok Cikgu Saidatul Azimah dinilai dari projek yang dihasilkan berorientasikan murid hebat. Okey, Cikgu Nur Aini projek model. Projek atau model dan aktiviti berkumpulan. Cikgu Yvonne, yes, folio. Menghasilkan folio, individu atau kumpulan membuat projek, yes. Okey, kita tengok perkongsian daripada Cikgu Zainul Hakim. Okey, murid diberikan projek to work on. Projek ni ikut tema atau topik. Murid mencari bahan secara independen. Okey. And then kita nampak daripada Cikgu Wan berpusatkan murid. Okey, thank you kepada cikgu yang share di dalam ruangan Padlet. Okey, kenapa? Tak ada suara. Okey, ada cikgu. Ada ya. Okey. Aktiviti berkumpulan berpusatkan murid. Kita nampak ramai juga yang respon di bahagian Padlet. Berpusatkan murid, aktiviti murid buat secara model berkumpulan. Okey. Okey. Okey Munirah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang respon tentang apa. Semua yang cikgu respon tu semuanya betul. Okey. Tetapi hari ini kita lihat secara definisi. Definisi yang pertama, pembelajaran berasaskan projek itu adalah kaedah pengajaran di mana murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran dengan bekerja untuk sesuatu tempoh masa untuk menyiasat dan memberi respon kepada soalan, masalah atau cabaran yang autentik, menarik dan kompleks. Okey. Kalau mengikut definisi yang pertama ini,
saya perolehi daripada Buck Institute of Education pada tahun 2019. Dan definisi yang kedua pula, pembelajaran PBL ini adalah suatu kaedah penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui pengalaman pembelajaran berasaskan tugasan aktiviti jangka panjang antara disiplin ilmu, berpusatkan murid dan mengintegrasikan isu semasa dan amalan. Okey, ini definisi yang diberikan daripada Ministry of Education, Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi kalau cikgu bandingkan di situ, secara rumusannya kita dapat tahu bahawa PBL ini adalah satu kaedah pengajaran. Okey, dia melibatkan pengetahuan dan kemahiran serta nilai di mana murid membuat sesuatu dalam jangka masa tertentu dan aktivitinya lebih berpusatkan murid. Okey. Seterusnya. Okey, dari segi contoh dan proses pula, secara ringkasnya, PBL yang kita lakukan di dalam bidik darjah itu melibatkan beberapa proses. Yang pertama, guru memberikan soalan projek. Dan yang kedua, murid akan mengkaji dan mengumpul maklumat berdasarkan soalan. Dan yang ketiga, murid akan menganalisis maklumat yang diperolehi. Dan seterusnya, murid akan membentuk pengetahuan baru dan murid juga akan menghasilkan sesuatu sama ada bahan, kaedah ataupun cara penyelesaian dan pada akhirnya murid akan mempersembahkan projek berdasarkan pemahaman dan pengetahuan baru tersebut. Jadi kalau diikut, ini adalah proses yang ringkas yang terlibat dalam PBL di dalam bidik darjah yang dilakukan oleh guru-guru secara ringkas. Okey. Yang seterusnya pula, soalan kedua yang ingin saya tanyakan kepada guru-guru sebab saya percaya secara majoritinya ramai guru yang mengikuti sesi kita pada pagi ini pernah menjalankan projek berasaskan pembelajaran berasaskan projek atau PBL ini. Tetapi saya ingin tahu apakah cabaran yang cikgu hadapi semasa cikgu menjalankan PBL ini di dalam bidik darjah. Okey. Oh, Cikgu Hemarani, cabaran yang pertama adalah tentang kekangan masa, mengajar murid bermurid MBPK. Oh, okey. And then kita tengok cikgu juga boleh nyatakan cabaran yang cikgu hadapi dalam melaksanakan PBL ini di dalam bidik darjah pada ruangan Padlet. Boleh tekan link pada ruangan chat. Kita akan tengok sama-sama cabaran yang cikgu hadapi. Oh, kekangan peralatan ataupun device, murid yang pasif. Okey, yang respon daripada Cikgu Prima. Cikgu Nas, course project, tiada peruntukan. Kalau pelajar, mereka selalunya dah occupied dengan kerja. Oh, okey, subjek-subjek lain. Okey, Cikgu Zainul, pelajar menengah atas. Oh, okey. Banyak kerja kursus dah. Okey, maksudnya terdiri daripada pelbagai jenis projek PBL yang telah dilakukan. Kekangan masa dan kos untuk Cikgu Jennifer. Kekangan masa dan kos. Perlukan masa yang banyak untuk MBPK faham arahan dan berfikir mengikut keperluan kursus. Murid perlukan bimbingan sepanjang masa. Hanya beberapa murid sahaja faham jadi tukar kepada intervensi. Oh, okey, itu ruang untuk cikgu boleh lakukan tindakan bidik darjah untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Okey, kita tengok tidak semua murid berminat untuk menyiapkan projek. Oh, okey. Murid kelas hujung tidak berminat untuk membuat projek. Okey. Kos juga mempengaruhi. Oh, okey. Okey. Sebenarnya masalah yang cikgu-cikgu utarakan pada ruangan chat tu saya juga berfikiran sebelum ini dan pernah menjalankan PBL dan menghadapi situasi yang sama. Okey. Jadi apa yang untuk kekangan kos dan masa itu kita tengok jenis projek yang kita sediakan kepada pelajar itu. Okey. Jadi tiada komitmen, murid tidak hadir. Untuk jumlah murid yang besar dalam kelas, kawalan kelas jadi agak sukar. Okey. Saya pun menghadapi situasi yang sama bila melakukan project based learning ini. Okey. Okey, kita tengok pada ruangan Padlet, kekangan masa, cabaran, komitmen murid, kesediaan murid. Okey. Lepas tu kita lihat lagi kekangan masa sama. Okey, time constraint.
and then penglibatan. Okey. Okey Munira, kita boleh teruskan? Secara sepintas lalunya melalui respon yang cikgu-cikgu berikan pada ruangan chat tu, saya percaya secara majoritinya guru-guru akan memberikan pernyataan tentang cabaran yang mereka hadapi dalam melaksanakan PBL ni juga. Okey? Dan kenapa saya menggunakan pembelajaran berasaskan projek ni untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua? Semasa sebelum berlakunya pandemik dan semasa berlakunya pandemik COVID-19 tu, antara cabaran-cabaran yang saya hadapi ialah next Munira. Kalau cikgu-cikgu lihat, yang pertama saya pun menghadapi kesukaran ataupun cabaran kurang penglibatan aktif daripada murid. Dan yang kedua, tiada motivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, keperluan menerapkan pelbagai kemahiran, okey, semasa berlakunya pandemik tu. Pada mulanya saya berasa agak what do we call? Agak pincang sekejap macam mana untuk mengendalikan pembelajaran secara maya. Okey, sebab saya dapati kurang keseronokan belajar di kalangan murid dan kurang nilai moral dan estetika, keperluan seni dan craft. Okey, kerana secara peribadinya saya sebagai seorang guru amat mementingkan beberapa kriteria semasa dalam proses pengajaran. Dan antaranya ialah, Munira next. Okey, yang pertama saya suka mengajar dengan merasai sesuatu pengajaran tu boleh mendatangkan sesuatu yang bermakna di mana saya terapkan nilai-nilai keseronokan dalam kalangan murid-murid itu untuk belajar. Dan saya lebih suka menggunakan seni, arts, music dengan craft tu dalam proses pengajaran saya di bilik darjah. Jadi saya rindu pada suasana yang sedemikian. Dan daripada masalah-masalah dan cabaran yang saya hadapi inilah, di situ saya terdetik semasa pandemik itu, saya ingin cuba mengaplikasikan PBL ini secara virtual. Okey. Jadi seterusnya, jadi cikgu, semasa pandemik COVID-19 tu, bila saya sudah melalui satu fasa memahami bahawa dalam melaksanakan PBL dalam bilik darjah ini wujud satu ruang dan peluang untuk saya meneroka dengan lebih lanjut apakah itu project based learning. Okey, semasa saya Google, saya tengok, di situlah timbulnya satu laman web yang menyatakan tentang standard emas dalam pembelajaran berasaskan projek. Tetapi hari ini saya ingin membawa dengan pengalaman dan pengetahuan sedia ada di mana saya assume cikgu-cikgu pernah dan telah faham secara asas apakah itu projek pembelajaran berasaskan projek. Jadi saya ingin membawa satu analogi sebuah basikal di mana dalam melaksanakan PBL di dalam bilik darjah ini adalah umpama cikgu menunggang sebuah basikal untuk mencapai dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Jadi roda pada basikal itu sebenarnya ialah salah satu daripada analogi untuk kita memahami dengan lebih mudah apakah itu standard emas dalam pembelajaran berasaskan projek. Okey. Jadi analogi pada roda basikal itu adalah terdiri daripada dua elemen yang penting yang perlu cikgu ingat bagi mencapai standard emas dalam PBL. Okey. Jadi kita bawakan analogi pada roda yang pertama adalah reka bentuk projek dan roda yang kedua adalah amalan pengajaran yang cikgu laksanakan dalam PBL itu, dan setiap roda itu merangkumi 7 elemen penting yang perlu cikgu ingat. Okey. Jadi roda-roda itu kalau kita lihat analoginya, jika ada satu elemen yang kurang bererti tayar ataupun roda pada basikal cikgu akan pancit ataupun akan rosak dan tidak dapat bergerak secara sempurna untuk mencapai standard emas itu. Okey, jadi next Munira. Jadi berdasarkan model ini yang dipanggil standard emas ataupun gold standard in project based learning, ianya merupakan sebuah model yang berpandukan kajian untuk mempelajari projek berasaskan pembelajaran berasaskan projek ini yang dibangunkan oleh Buck
Institute of Education pada 2019. Okey. Dan seterusnya, ianya bertujuan untuk membantu guru, sekolah dan organisasi pendidikan untuk mengukur, menentu ukur dan menambah baik pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek. Dan standard emas dalam pembelajaran projek ini juga adalah projek yang berfokuskan kepada murid memperolehi pengetahuan utama, kefahaman dan kriteria kejayaan. Jadi kalau sekarang ni saya ingin membawa pengetahuan cikgu bahawa untuk memahami standard emas itu cikgu perlu membayangkan sekarang cikgu tengah menunggang sebuah basikal, yang terdiri daripada 2 roda ini. Okey? Okey. Kita tengok respon daripada Cikgu Hidayah ni dalam ruangan chat. Okey? Pelaksanaan PBL perlu dibimbing dan dibuat bersama-sama murid. Bahan boleh disediakan guru untuk murid-murid yang kurang menguasai. Ya, saya setuju dengan pendapat Cikgu Hidayah. Okey? Jadi cikgu-cikgu sudah bersedia. Kita akan pergi kepada roda yang pertama dan memahami secara ringkas apakah 7 elemen penting dalam reka bentuk projek. Jadi roda yang pertama adalah reka bentuk projek, iaitu kalau cikgu-cikgu lihat roda yang pertama ini memaparkan 7 elemen yang penting, iaitu yang pertama tentang persoalan atau permasalahan yang mencabar. Yang kedua ada ciri-ciri inquiry berterusan. Ketiga keaslian. Keempat suara dan pilihan murid. Kelima melibatkan proses refleksi dan akan berlakunya sedikit kritikan dan semakan. Dan pada peringkat yang terakhir pada reka bentuk projek ini kita panggil satu ciri iaitu produk awam. Okey? Dan seterusnya kita akan masuk satu persatu elemen ini. Okey? Elemen yang pertama dalam PBL, dalam melaksanakan PBL ini kita akan memberikan satu bentuk persoalan atau permasalahan yang mencabar kepada pelajar. Apakah itu? Kalau kita lihat dalam paparan skrin ini, masalah yang bermakna yang boleh diselesaikan oleh murid. Okey. Yang kedua, soalan yang kita berikan itu adalah soalan yang boleh dijawab oleh murid. Okey. Dan ciri yang ketiga pada elemen yang pertama ini, kalau cikgu memberikan soalan untuk PBL ini, ianya perlulah sesuai pada tahap cabaran dan kemahiran yang murid perolehi ataupun pengetahuan sedia ada yang mereka ada. Okey? Itu elemen yang pertama. Kita pergi elemen yang kedua pula dalam roda yang pertama ini. Ianya melibatkan inquiry berterusan. Apakah itu inquiry berterusan? Ia melibatkan satu proses soalan yang rapi di mana berlakunya pengembangan proses penyoalan dan melibatkan pengaplikasian maklumat dan satu proses pencarian sumber. Okey, itu yang dikatakan tentang inquiry berterusan. Elemen yang ketiga pula, kita pergi kepada roda yang pertama ini adalah tentang keaslian ataupun authenticity. Okey, ini melibatkan konteks dunia sebenar dan seterusnya ialah tugasan dan alat yang diperlukan semasa menghasilkan projek dan dari situ kita akan dapat melihat tahap kualiti ataupun impak projek dan sekaligus ianya akan menangani isu keprihatinan dan minat yang perlu diterapkan sesuai dengan kehidupan murid. Okey, kita pergi elemen yang keempat pula adalah melibatkan suara dan pilihan pelajar di mana murid membuat keputusan tentang projek, bagaimana mereka hendak melaksanakan projek itu, apakah bentuk projek yang perlu mereka hasilkan dan dari sinilah mereka akan mula mengekspresikan idea dan pendapat mereka. Okey. Elemen yang kelima pula dalam roda yang pertama ini reka bentuk projek adalah refleksi. Bila kita memperkatakan tentang refleksi, dalam elemen ini ianya melibatkan penglibatan murid dan guru secara aktif. Refleksi akan berlaku ke atas pembelajaran di mana di sini kita akan melihat keberkesanan inquiry dan aktiviti projek yang dilaksanakan sekaligus kita menilai kualiti kerja murid itu berdasarkan hasil PBL yang telah dihasilkan. Okey. Dan pada elemen yang keenam roda yang pertama pula, kita panggil dia kritikan dan semakan. Dalam peringkat kritikan dan semakan ini pada roda yang pertama,
murid akan memberi dan menerima ilmu dan pengetahuan yang baru di mana mereka akan mula mengaplikasikan cadangan penambahbaikan dalam bentuk Q&A session secara perbincangan, dan dari situ proses penambahbaikan dari segi cara pelaksanaan dan hasil produk yang dihasilkan untuk projek berkenaan. Okey. Dan pada elemen yang terakhir, pada roda yang pertama disebut sebagai produk awam. Apakah itu produk awam? Di sini murid akan mendedahkan projek dengan orang awam. Boleh jadi mereka akan mulakan persembahan di dalam bilik darjah dan berkongsi dan menerangkan atau mempersembahkan projek yang telah terhasil, dan juga ianya boleh berlaku perkongsian dengan orang lain di luar bilik darjah. Okey. Jadi, cikgu-cikgu, sebenarnya kita telah tamat untuk roda yang pertama yang telah memberikan kita 7 elemen penting dalam reka bentuk projek, dan seterusnya saya ingin semak kefahaman guru-guru yang telah mendengar setakat ini. Apakah bolehkah cikgu-cikgu senaraikan di dalam ruangan chat itu 3 elemen penting dalam reka bentuk projek yang cikgu ingat? Okey. Inquiry berterusan. Oh, very good. Cikgu Fiza. Ya, betul. Inquiry berterusan. Refleksi dan produk awam. Thank you so much. Cikgu Abdul Zul Hamizam. Ya, tepat tu. Ada 3. Aha. Cikgu Zainul Hakim. One is authenticity and the second one is student voice and choice and reflection. Yes, thank you so much. Cikgu Hidayah Hamzah memberikan kritikan, inquiry berkesan dan refleksi. Okey. Kritikan dan semakan, ya, suara pilihan murid, refleksi, kritikan. Cikgu Hemarani, thank you so much. Cikgu Nas, suara dan pilihan murid. Okey. Cikgu Linda, inquiry berterusan dan refleksi. Terima kasih banyak atas respon. Yes, okey. Daripada respon cikgu-cikgu, okey, saya tahu cikgu-cikgu sudah faham secara asas apakah roda yang pertama. Okey. So Munira, maybe we can continue with the second wheel. Yes, ada respon daripada Cikgu Normi. Persoalan inquiry berterusan, keaslian pilihan murid dan refleksi. Wow, that's good. Thank you so much for the response. Jadi secara ringkasnya cikgu-cikgu, cikgu akan lihat. Jadi 7 elemen yang tersebut merupakan elemen yang penting dalam roda yang pertama. Okey. So, sekarang kita pergi roda yang kedua. Tanpa roda yang kedua, basikal kita tidak akan boleh bergerak dengan lebih berkesan. Jadi kalau lihat roda yang kedua ni, kita namakan dia 7 amalan pengajaran berasaskan projek. Amalan pengajaran ini lebih penekanan kepada guru. Apa yang guru perlu buat secara senarai semak. Okey, untuk memastikan mereka mencapai goal standard. Yang pertama, rancang dan reka bentuk. Kedua, mematuhi piawai. Ketiga, membina budaya. Keempat, mengurus aktiviti. Kelima, merangka pembelajaran murid. Keenam, mentaksir pembelajaran murid. Dan ketujuh, penglibatan dan bimbingan oleh guru. Okey, mari kita pergi satu persatu. Elemen dalam roda yang kedua. Okey. Elemen yang pertama adalah tentang rancang dan reka bentuk. Di sini kita perlu tahu apakah proses mencipta dan adaptasi mengikut konteks projek itu yang sesuai dengan murid, dan seterusnya kita akan lihat bagaimana merancang pelaksanaan sesuatu projek itu dari awal sehingga akhir. Okey, dia memerlukan satu perancangan yang sistematik dan membenarkan penyertaan suara dan pilihan murid. Maksudnya kita ada give and take between teachers and students, okey, untuk projek yang bakal dilaksanakan itu. Okey, itu dalam elemen yang pertama. Elemen yang kedua pula pada roda yang kedua ini adalah tentang mematuhi piawaian. Okey, apakah yang dimaksudkan tentang elemen yang kedua ini? Okey, di sini guru perlu membuat perancangan berdasarkan standard. Okey, kalau kita lihat apabila guru membuat perancangan berdasarkan standard itu, kalau di sekolah kita berpandukan beberapa rujukan seperti di SKP, buku teks, buku rujukan dan bahan yang diperlukan seperti buku, artikel, laman web, video, gambar ataupun file PBL. Okey.
Selalunya kalau saya jarang menggunakan file. Tetapi bila saya berkongsi sesuatu projek itu, saya menggunakan medium Telegram untuk berkongsikan segala bahan itu. Okey, jadi sekaligus saya boleh kongsikan link pautan Telegram itu kepada murid-murid saya. Okey, jadi apa sahaja rujukan, laman web ataupun video, secara senang murid-murid kita boleh lihat melalui Telegram. Okey, yang kita wujudkan sebagai channel ataupun group. Okey, elemen yang kedua ini juga kita perlu memastikan ia mempunyai pengetahuan yang utama. Maksudnya berpandukan kepada rujukan dan bahan yang diperlukan ini, cikgu perlu bijak mengatur elemen di dalam DSKP yang mana satukah ingin cikgu terapkan sekaligus dalam perancangan untuk sesuatu projek PBL. Dan selepas itu, dalam mematuhi piawaian ini, cikgu perlu memastikan ianya mempunyai pemahaman tentang topik projek di mana murid mungkin boleh jadi dia telah mempunyai pengetahuan sedia ada ataupun ada pengetahuan yang baru yang perlu diterapkan dalam projek yang bakal dihasilkan. Okey, itu elemen yang kedua, mematuhi piawaian. Kita pergi pula kepada elemen yang ketiga pada roda yang kedua ini, iaitu membina budaya. Okey, ini direct translation daripada English word ni. Kadang-kadang membina budaya ini untuk faham secara asas ianya adalah merupakan satu proses untuk mempromosi secara eksplisit dan implisit perkembangan murid dan juga kebebasan murid untuk menghasilkan ataupun berkarya dalam menghasilkan sesuatu projek itu. Dia melibatkan inquiry penemuan secara terbuka di mana murid meneroka dan sekaligus dia menemukan kaedah ataupun amalan serta ilmu pengetahuan dan kemahiran yang baru untuk menunjukkan semangat kerja berkumpulan dan juga perhatian terhadap kualiti projek. Okey, inilah maksud dalam elemen membina budaya. Okey, jadi kita pergi kepada elemen yang keempat pula. Dalam roda yang kedua ini adalah penting untuk seorang guru itu mengenal pasti cara untuk mengurus aktiviti dalam melaksanakan projek PBL ini untuk mencapai gold standard, di mana guru dan murid ini perlu bekerjasama, berinteraksi dan seterusnya mereka akan mengorganisasi tugasan dan jadual. Okey, maksudnya murid tahu apa yang perlu dia buat dalam setiap peringkat pelaksanaan itu dan menentukan senarai semak dan garis masa pelaksanaan untuk sesuatu projek. Okey, dan dari sinilah mereka akan meneroka dan menggunakan sumber-sumber yang ada yang telah digariskan oleh seorang guru daripada elemen yang sebelum ini. Dan pada elemen yang kelima pula, kita akan pergi pada akhirnya, belum pada akhirnya. Okey, nanti dalam mengurus aktiviti itu, murid akan mencipta produk yang dikongsikan dengan awam. Okey, kita pergi kepada elemen yang kelima, iaitu merangka pembelajaran murid. Dalam elemen merangka pembelajaran murid ini, ianya melibatkan kepelbagaian teknik pengajaran. Bererti dalam melaksanakan PBL ini cikgunya perlu kreatif dan ada ciri-ciri inovatif. Kalau tadi cikgu ada menyatakan cabaran, pada ruangan inilah cikgu perlu merangka satu proses pembelajaran murid itu. Kalau cikgu tahu murid itu menghadapi cabaran tertentu, di situlah cikgu perlu menetapkan satu teknik pengajaran yang sesuai dengan murid sehingga kita boleh mencapai matlamat projek itu. Okey. Lepas tu daripada sinilah merangka pembelajaran murid itu melibatkan kepelbagaian alat dan bahan dan melibatkan strategi pengajaran yang tertentu yang sesuai dengan kemampuan anak-anak murid cikgu. Okey. Jadi kita lihat kepada elemen yang keenam pula. Elemen yang keenam ini adalah melibatkan mentaksir pembelajaran murid. Okey, yang seronoknya saya suka gunakan PBL ini. Di sini kita ada peluang untuk mentaksir secara terus, okey, daripada hasil yang mereka telah persembahkan. Di sinilah kita akan buat penilaian dan pentaksiran sama ada secara formatif untuk satu garis masa pelaksanaan tertentu dan pada akhirnya nanti pada peringkat summatif di mana kita akan lihat sejauh manakah pengetahuan, pemahaman dan kriteria kejayaan yang telah ditonjolkan oleh murid-murid dalam penghasilan projek
Dan di sinilah guru-guru akan memasukkan elemen penilaian pendiri dan rakan sebaya. Okey? Okey. Pada ciri yang terakhir, di sinilah penilaian kerja individu dan secara kumpulan akan dibuat pada hasil projek yang dihasilkan. Okey? Kita lihat pada elemen yang ke-6 pula. Elemen yang ke-7 iaitu melibatkan penglibatan dan bimbingan. Apakah penglibatan dan bimbingan ini? Guru terlibat dalam proses pembelajaran bersama murid. Okey, dan dari situlah guru akan membimbing dalam pembinaan kemahiran mengikut ciri-ciri projek yang perlu dihasilkan dan membimbing dalam memandu arah perjalanan projek daripada awal sehingga akhir dan memberikan galakan dan meraihkan kejayaan setelah menyelesaikan projek tersebut. Okey. Jadi, kalau cikgu lihat, okey, kita semak kefahaman untuk roda yang kedua. Okey. 7 amalan pengajaran berasaskan projek. Kalau cikgu-cikgu boleh teka untuk ruangan yang pertama. Apakah ruangan kosong tersebut? Cikgu-cikgu boleh teka. Apa perkataan yang tinggal di situ? Oh, very good. Cikgu Fiza. Dah paling betul. Respon sangat cepat. Very good. Kita nampak respon daripada Cikgu Fiza yang pertama, rancang. Yes. Okay, very good. Very good. Thank you so much. Okay. Elemen yang kedua, mematuhi. Yes, very good. Mematuhi piawai. Wow, sangat cepat. Kita tengok siapa yang pertama tadi? Piawai yang standard. Cikgu Nur Aziz. Cikgu Abdul Zul. Abdul Zul, okay. What about number 3? Yang ketiga. Yang ketiga, membina budaya. Yes, very good cikgu-cikgu. Yang keempat, mengurus aktiviti. Yes, very good. Yang kelima pula, pembelajaran. Yes, very good. Yang keenam. Cikgu Dasmesh. Cikgu? Yes, mentaksir. Very good. Yang keenam ialah mentaksir. Dan akhir sekali ialah penglibatan dan yes, very good. Thank you so much. Sekarang saya tahu cikgu-cikgu memang seorang pembelajar yang sangat aktif, the adult learner, the very active adult learner. Okay, thank you so much. Okay, jadi sebelum saya akhiri untuk bahagian yang pertama ini, sekali lagi cikgu-cikgu perlu ingat bahawa dalam memahami apakah itu standard emas dalam gold standard PBL ini, cikgu perlu bayangkan cikgu sekarang sudah memiliki sebuah basikal yang lengkap dengan 2 roda, di mana 2 roda itu adalah mewakili elemen untuk yang pertama, reka bentuk projek terdiri daripada 7 elemen. 7 elemen tu rangka-rangka dalam wheel basikal kita tu. Dan roda yang kedua adalah tentang amalan pengajaran dan sekali lagi ada 7 elemen yang cikgu perlu ingat. Okey, jadi pastikan roda cikgu sentiasa berfungsi dengan baik. Kalau tidak, tayar kita nanti rosak dan pancit kalau ada satu elemen yang tertinggal. Okey, jadi saya berhenti sekejap di situ untuk mindfulness break. Okey, saya serahkan balik kepada. Alright, terima kasih Teacher Jen untuk perkongsian dekat bahagian pertama. Jadi cikgu-cikgu dalam bahagian pertama cikgu telah ketahui tentang apakah itu standard emas pembelajaran berasaskan projek dan juga kenapa Teacher Jen menggunakan standard emas ini dan bagaimana standard emas ini dapat membantu cikgu-cikgu dalam pembelajaran. Kita akan ada dalam bahagian kedua, ada cikgu-cikgu yang dah tanya contoh, Cikgu Anas tanya berkaitan dengan contoh. Contoh akan dikemukakan dalam bahagian kedua nanti. Stay tune cikgu-cikgu. Alright. Baik cikgu-cikgu, jam menunjukkan 10.56. Okey. Baik, kita boleh kembali semula. Harapnya cikgu boleh kembali semula ke dalam ruangan Zoom. Kalau nak buka kamera, silakan untuk buka kamera anda. Dan kalau cikgu-cikgu telah kembali berada dalam ruangan Zoom ni, cikgu-cikgu sila tulis dekat bahagian chat yang cikgu dah kembali. Ataupun tulis dekat bahagian chat kata cikgu dah sedia. Cikgu Zainal dah I'm back, Cikgu Fiza dah kembali. Cikgu Hamarani dah kembali, Cikgu Normi dah I'm back. Alright, terima kasih Cikgu Uy, Cikgu Azlina, Cikgu Munirah, Cikgu Saidatul, Cikgu Gamasti, Cikgu Mas, Cikgu Anas. Alright, kalau cikgu-cikgu dah kembali dan bersedia untuk kita teruskan dengan bahagian kedua,
Saya serahkan kembali sesi kepada Teacher Jan untuk sambung bahagian kedua ni. Silakan. Okey, terima kasih Munira. Alhamdulillah cikgu-cikgu sudah kembali. Okey, sudah segar untuk bahagian yang kedua. Sudah sedia? Okey? Okey, thank you so much. Okey, terima kasih banyak. Jadi kita akan pergi kepada bahagian yang kedua. Tadi ada cikgu tanyakan tentang contoh. Jadi saya ingin bawa sekali lagi analogi PBL, a simple bicycle to a super bike. Okey. Jadi tadi saya pada bahagian yang pertama saya suruh cikgu bayangkan cikgu sekarang sudah memiliki sebuah basikal lengkap dengan 2 roda dan bersedia untuk mencapai gold standard dalam pelaksanaan PBL. Okey. Jadi kalau cikgu lihat di sini, lihat di sini ya. Pada slide ini saya ingin membayangkan bahawa dalam pelaksanaan projek pembelajaran berasaskan projek ini, apa yang perlu cikgu-cikgu ingat bahawa daripada sebuah basikal itu sebenarnya cikgu sudah bertindak sebagai beginning PBL teacher. Okey, tetapi kita akan sentiasa upgrade cikgu sama ada kualiti ke tidak pelaksanaan PBL kita ini di dalam bilik darjah. Dan dari situ saya ingin mengajak kepada cikgu-cikgu untuk menuju ke arah gold standard, tetapi sebelum itu daripada beginning PBL ini cikgu akan bergerak kepada developing PBL teacher dengan membayangkan bahawa basikal cikgu tadi sudah bertukar menjadi motosikal kapcai. Okey. Daripada motosikal kapcai ini pula mungkin ada di antara cikgu di dalam sesi perkongsian pada hari ini sudah mencapai tahap developing PBL sebab dia biasa melaksanakan PBL di dalam bilik darjah. Jadi hari ini saya akan mengajak bersama-sama rakan-rakan guru yang ada untuk mencapai gold standard PBL teacher di mana saya ingin cikgu membayangkan bahawa diri cikgu sekarang telah memiliki satu motosikal berkuasa tinggi atau berkuasa besar iaitu kita panggil superbike. Okey. Jadi perjalanan daripada PBL, projek PBL yang biasa selaku beginning PBL teacher, sekarang saya akan mengajak cikgu untuk meneroka bagaimana cikgu boleh menilai diri cikgu bergerak ke arah developing dan gold standard PBL teacher. Okey cikgu-cikgu, sudah sedia? Okey, mari kita vroom bersama-sama. Okey, sebenarnya secara ringkasnya untuk cikgu memahami bahawa saya sekarang ni sedang berada di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek ni. Kadang-kadang buat juga, tapi kita tidak maulah kita syok sendiri kan. Sama ada projek yang kita laksanakan dengan anak-anak murid kita itu, adakah ia mencapai satu standard yang boleh mematuhi bahawa ia dipanggil sebagai gold standard. Jadi, untuk makluman cikgu, inilah pautan link internet ataupun laman web Buck Institute of Education ini yang telah memberikan kita satu reka bentuk untuk kita menilai di manakah tahap pelaksanaan PBL di bilik darjah itu dengan merangkumi 2 roda ini, dan sekarang saya ingin mengajak cikgu bergerak dengan daripada memakai sebuah basikal, menunggang sebuah basikal, bergerak ke arah motosikal kapcai, tetapi pada akhirnya kita ingin memiliki satu motosikal berkuasa besar iaitu superbike dalam usaha untuk menilai pelaksanaan kita sama ada sudah mencapai gold standard atau tidak. Jadi, untuk memahami bahawa kita sudah mencapai gold standard itu, kita boleh rujuk kepada 2 rubrik yang utama pada setiap roda. Okey, jadi mungkin Munira boleh klikkan pada rubrik, kita bagi tengok secara glance through. Boleh. Okey, ya. Rubrik yang pertama ini cikgu, kalau cikgu lihat, nanti kita akan sertakan sekali link. Projek design rubrik ini adalah roda yang pertama yang memaparkan ciri-ciri pergerakan cikgu daripada beginning kepada gold standard. Okey, nanti cikgu boleh tengok glance through. Okey, Munira, enough for this. Cukup untuk yang ini. Okey, dan rubrik yang kedua ini pula adalah merupakan untuk roda yang kedua, iaitu amalan pengajaran. Kalau cikgu lihat daripada Buck Institute ini atau kita ringkaskan BIE, okey, dia telah memberikan kita satu gambaran bagaimana kita bergerak ke arah beginning,
dan seterusnya ke arah gold standard teacher. Ada beberapa elemen yang diberikan di situ. Okay, enough for this. Ada 7 elemen lah, kita boleh lihat nanti. Jadi, untuk memahami contoh yang akan saya berikan, saya ingin cikgu-cikgu lihat bahawa perbincangan kita pada hari ini setelah memahami 2 roda ni, cikgu perlu ingat ya, mereka bentuk projek dan yang kedua adalah amalan pengajaran. Jadi setiap 7 elemen itu kita akan lihat bagaimana kita akan bergerak ke arah gold standard dengan memiliki superbike itu. Okey. Jadi untuk tujuan perbincangan pada hari ini saya hanya akan menerapkan satu elemen di bawah reka bentuk projek dan satu elemen di bawah amalan pengajaran. Okey, kita pergi kepada roda yang pertama. Okey. Roda yang pertama ini saya hanya akan memberikan contoh pada satu elemen yang disebut sebagai inquiry berterusan. Okey, cikgu akan lihat ciri-cirinya. Ini merupakan translation ataupun terjemahan daripada rubrik yang saya kongsikan sebentar tadi melalui website BIE itu. Bagaimana pergerakan dari bermula daripada beginning PBL bergerak ke arah developing dan apakah ciri-ciri gold standard PBL itu. Okey, ini ciri yang pertama, inquiry berterusan dan seterusnya. Munira, kita akan bergerak untuk penilaian roda yang kedua, tetapi saya hanya akan menyentuh satu elemen sahaja iaitu mengurus aktiviti. Okey, saya akan huraikan bagaimana pergerakan untuk roda yang kedua ini juga. Kita bergerak daripada beginning PBL teacher kepada developing gold standard seiring dengan contoh pelaksanaan PBL yang saya lakukan di dalam bilik darjah. Okey, kita teruskan Munira. Kita akan pergi satu persatu nanti ya. Jadi cikgu, okey. Sekarang mungkin masih ada yang menunggang basikal. Ataupun mungkin ada beberapa orang cikgu dalam sesi ini percaya, saya rasa saya sudah berada di peringkat developing. Jadi jom sama-sama cikgu kita jelajah PBL untuk bergerak bersama-sama menggunakan basikal ataupun motosikal kapcai. Jadi saya ingin bawakan contoh jelajah PBL bersama-sama dengan Cikgu Jen pada hari ini adalah bagaimana saya ingin berkongsikan kepada cikgu-cikgu semua tentang pengalaman di mana saya telah melalui satu proses refleksi diri, pergerakan daripada beginning, developing dan saya percaya saya sudah mencapai gold standard teacher dalam pelaksanaan PBL ini melalui contoh-contoh yang saya paparkan di sini. Okey. Okey, kita pergi projek yang pertama. Okey, sebelum itu untuk makluman cikgu mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu ni buat PBL tapi kami ingin tahu juga macam mana template rancangan pengajaran harian yang dia buat di dalam bilik darjah. Okey, secara ringkasnya saya hanya letakkan kalau mengikut standard untuk penulisan RPH dalam bahasa Inggeris, saya menggunakan pendekatan 3P iaitu presentation, practice and production, di mana elemen presentation ini hanya melibatkan di mana kita memberi soalan, lepas itu kita bagi peluang untuk murid meneroka maklumat dan seterusnya bahagian praktis adalah murid menganalisis maklumat yang diperolehi dan membentuk pengetahuan dan kepahaman yang baharu. Okey, dan seterusnya bergerak ke arah production. Di situ murid akan mula mempersembahkan hasil projek dan di sinilah akan berlaku proses-proses yang disebutkan dalam 2 roda sebentar tadi. Secara ringkasnya saya nyatakan dalam RPH menggunakan elemen ini sahaja. Okey, seterusnya Munira. Dan saya buatkan satu checklist okey untuk melihat sebab saya sudah mengetahui ciri-ciri yang terperinci. Tetapi untuk memastikan saya terus bergerak ke arah gold standard itu, saya telah membuatkan satu checklist yang ringkas sahaja tetapi yang ini dalam what do we call in English dalam bahasa Inggeris. Tetapi saya percaya cikgu-cikgu boleh menggunakan checklist ini untuk memastikan cikgu sentiasa bergerak dalam landasan untuk menuju ke arah gold standard. Okey, ini 7 elemen untuk roda pertama dan roda kedua. Okey, seterusnya Munira. Kita akan pergi kepada contoh yang pertama yang saya panggil projek Good Deed Ramadan Karim. Okey, kalau cikgu-cikgu lihat di sini mungkin Munira ingin tunjuk secara real ruangan Padlet. Okey,
Semasa pandemik itu saya sangat tertarik dengan penggunaan Padlet di mana saya boleh memaparkan hasil kerja murid-murid itu dengan lebih teratur. Okey. Jadi kalau cikgu lihat di sini, okey. Ini adalah merupakan ruangan Padlet yang telah bersama-sama dengan murid kita telah berjaya hasilkan satu, di mana Padlet ini saya gunakan dia sebagai classroom board secara virtual. Jadi projek yang pertama ni saya sudah nyatakan di situ. Kalau cikgu lihat, kita turun di bahagian introduction, Munira. Kita turun di bahagian bawah di mana di situ saya ingin murid menghasilkan satu projek Zine. Tetapi tema atau soalan yang saya ajukan adalah berkenaan tentang Good Deed Ramadan Karim. Okey, kalau cikgu lihat di situ, saya ada menyatakan step by step proses macam mana mereka akan menghasilkan Zine itu. Semua material ataupun bahan untuk menghasilkan Zine ini saya sudah sediakan di situ. Kalau cikgu-cikgu lihat, kita bergerak ke arah ke kanan, Munira. Okey, kita tengok sepanjang bulan Ramadan itu saya kongsikan secara sedikit demi sedikit nota-nota yang berkenaan tentang Good Deed Ramadan Karim. Dan dari situlah kita akan minta murid-murid untuk menghasilkan Zine dan kita minta murid-murid merakam video. Okay, kita lihat pada evidence of implementation. Kita lihat pada video, okey, di bawah sekali. Okey, cikgu akan lihat di situ. Jadi feel free to cikgu boleh scan untuk lihat Padlet ini nanti secara teliti. Okey. Okey, kita turun bawah lagi sikit, Munira. Okey, ada gambar cara pelaksanaan budak, mereka hantar gambar melalui WhatsApp. Okey. Proses untuk menunjukkan proses mereka menghasilkan Zine dengan tema Project Good Deed Ramadan Karim, and then okay, I think it is enough, Munira, for this. Okay, cukup untuk paparan tersebut. Okay, jadi saya ingin tanyakan kepada cikgu. Okay, jangan reveal dulu, Munira. Cikgu rasa-rasa kalau cikgu nampak tadi pada ruangan Padlet itu, cikgu rasa-rasa saya berada di tahap mana dulu? Sama ada beginning, developing, ataupun gold standard. Kalau cikgu rasa saya berada di beginning, cikgu letak muka senyum. Okey? Kalau di peringkat developing, cikgu boleh letak emoticons, thumbs up. Okey? Kalau cikgu rasa saya sudah mencapai gold standard, cikgu boleh letak tanda love. Okey, agak-agak yang mana? Sam, senyum. Hasliana pun sama. Cikgu Kangateren, okey, dia bagi thumbs up. Okey, next Cikgu Nurhayati pun sama. Okey, lagi? Oh, Cikgu Prema senyum. Okey, lagi? Kita tengok respon daripada chat. Oh, ada thumbs up. Cikgu Abdul Zul Hanizam. Yes, Cikgu Cik Kamalia. Okey, thumbs up. Lagi yang lain? Cikgu XTX. Cikgu Zainul, love. Oh, betul ke love? Oh, okey, Cikgu Nur Yusma. Oh, okey. Ada yang senyum, ada yang love, ada yang thumbs up. Okey. Mari kita reveal, Munira. 1, 2. Dan jawapan dia adalah? Jawapannya? Mana tak muncul lagi. Develop beginning. Kita tengok tu. Jadi kudos to teacher. Sebenarnya projek Good Deed Ramadan Karim tu cikgu, sayang masih berada di peringkat beginning. Kenapa? Kita lihat. Dalam elemen inquiry berterusan, projek yang saya nyatakan itu lebih kepada tugasan hands-on dan bukannya proses siasatan lanjutan. Saya sudah sediakan bahan semuanya dan murid hanya perlu hasilkan satu Zine sahaja. Tidak melibatkan proses untuk murid menjana soalan untuk membimbing inquiry ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu. Cikgu macam mana nak hasilkan projek. Okey, itu untuk inquiry berterusan. Tetapi kalau kita lihat pada elemen, next Munira. Elemen mengurus aktiviti pula. Okey. Jadi daripada contoh yang sebentar tadi, saya masih berada di beginning PBL teacher. Kenapa? Sebab arahan pelaksanaan aktiviti dalam individu kumpulan kerja itu, kita tengok banyak masa digunakan dalam bentuk arahan secara sekaligus untuk semua kumpulan. Dan rutin dan norma kerja pelaksanaan projek ini tidak dirangka secara spesifik. Masa yang digunakan kurang produktif. Maksudnya, masa tu hanya
hanya tertumpu kepada penghasilan Zen sahaja. Tidak melibatkan proses-proses seperti yang kita telah bincangkan dalam roda yang pertama dan roda yang kedua. Okey? Okey. Oh, Rani cakap beginning pun macam pro. Ya ke cikgu? Okey, kita tengok ya. Okey, jadi jadual, senarai semak dan masa penghantaran tu tidak terlalu ketat dan tiada kriteria dan proses yang terlalu formal. Okey, itu contoh untuk beginning. Okey? Okey, cikgu-cikgu sudah sedia untuk contoh yang kedua pula. Okey, Munira? Let's go to the second example. Lagi sekali, ada satu projek. Projek yang kedua ni saya namakan dia projek Now I Can Read. Okey, sekali lagi mari kita terokan Padlet yang ada. Okey. Cikgu-cikgu boleh lihat pada paparan chat itu ada disertakan link untuk Padlet. Lagi sekali Munira, kita tengok. Okey. Kejap. Ya. Sedang digerakkan. Ya, ya. Take your time. Okey. Project Now I Can Read ni, okey, kalau cikgu lihat di situ introduction-nya, okey, saya berpandukan satu buku cerita. Okey, pada masa ni, bila saya buat projek ni semasa pandemik tau, untuk virtual learning. Okey, dalam masa yang sama, saya perlu melakukan classroom based assessment. Sebab nak tengok ni, murid-murid saya ni dekat mana dan beberapa kemahiran tu, saya perlu tengok mereka. Jadi Munira turun sikit bahagian introduction. Okey, dalam bahagian introduction itu, introduction, yes. Okey. Okey, kalau cikgu tengok di situ, saya sudah bagi step by step proses apakah murid perlu buat. Okey, jadi pada peringkat project Now I Can Read ini, saya memberikan jangka masa pelaksanaannya adalah selama 1 minggu. Okey, 1 minggu ya, sebab ia melibatkan beberapa cerita. Okey, jadi setiap hari pembelajaran itu sebelum jadual anjal kita tahu bahasa Inggeris setiap hari murid akan duduk bahasa Inggeris. Okey, jadi saya akan sertakan video. Lepas itu Munira boleh turun pada contoh story 1, Sleeping Beauty. Okey, murid-murid akan disertakan gambar-gambar tersebut, tapi ruangan komunikasi yang saya gunakan pada masa ini ialah WhatsApp. Okey, jadi Padlet ini ada bertindak sebagai classroom board sahaja untuk murid-murid. Kadang-kadang ada murid-murid yang tertinggal. Dia tidak tahu pada masa real time itu dia tidak berpeluang untuk ikut PDP secara real time. Jadi saya bagi pautan Padlet ini untuk mereka lihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh murid-murid. Jadi saya menerapkan elemen listening and speaking, reading comprehension, dalam masa yang sama writing. Okey, saya bagi mereka soalan yang simple sahaja. Okey, jadi daripada soalan itu mereka akan dapat jawapan melalui teks cerita yang diberikan. Okey, jadi kita close dulu yang ini Munira, and then we go. Okey, kita tengok. Okey, pada setiap akhir cerita itu cikgu akan lihat saya sertakan gambar. Okey, turun lagi Munira. Yang mana? Go down, ya, kita turun lagi bawah. Bahagian mana? Yes, Little Red Riding Hood tu kita turun bawah. Okay. Pada setiap cerita itu, cikgu akan lihat evidence macam mana murid-murid melaksanakan kerja. Kita turun lagi bawah Munira. Yes. Okey, turun lagi. Ni bawah dia dah. Tu contoh yang pertama tadi. Contoh yang pertama tadi. Sleeping Beauty. Okey, yes. Sleeping Beauty. Ni. Jadi ini adalah contoh terbaik yang saya sediakan di dalam ruangan Padlet ini. Murid menunjukkan proses dia mengalami pembelajaran di rumah. Lepas tu kita tunjukkan hasil kerja writingnya dan ada video untuk dia tunjukkan bagaimana dia meniru cara untuk mempersembahkan cerita tersebut. Bagi saya menilai tahap speaking skill dan juga listening skill murid tersebut. Okey, kita stop di situ. Sekarang saya ingin tanyakan cikgu-cikgu pula. Okey, untuk projek yang kedua ini, saya sudah berada di peringkat yang mana satu? Beginning PBL teacher kah? Developing PBL teacher kah? Ataupun sudah mencapai gold standard?
Cuba cikgu tekan pada ruangan chat. Kita nampak cikgu dah smash. Thumbs up. Cikgu Saidatul Azima pun thumbs up. Cikgu thumbs up juga. Okey, semua thumbs up. Cikgu Lily bagi thumbs up dekat kamera. Yes, Cikgu Lily pun. Very good Cikgu Lily. Okey, Cikgu Mageswari. Yes, thank you so much. Okey, mari kita reveal Munira. Contoh projek yang kedua, ramai menjadi pemenang untuk jawapan yang betul. Cikgu sudah mula belajar. Okey, betul. Jawapan cikgu semuanya betul. Sebab apa? Kalau kita lihat daripada elemen yang pertama iaitu inquiry berterusan. Kenapa? Sebab projek tersebut kita boleh nilai. Inquiry adalah terhad, masih terhad. Sebab saya hanya memberikan mereka 3 aktiviti untuk dinilai, tetapi yang mungkin ringkas dan hanya berlaku sekali atau 2 kali dalam projek. Pengumpulan maklumat adalah tugas utama, soalan yang lebih mendalam tidak ditanya. Betul? Okey, jadi murid menjana soalan, tetapi walaupun sebahagian soalan mungkin dijawab, soalan tersebut tidak digunakan untuk membimbing siasatan dan tidak menjejaskan laluan projek. Mereka masih boleh hasilkan tetapi tidak melibatkan soalan-soalan inquiry yang terlalu kompleks sampai mereka pun perlu tanya banyak soalan. Tidak sekali-sekali berlaku pada projek yang kedua. Okey, kita pergi kepada elemen yang kedua pula. Tadi roda yang pertama, hanya satu contoh elemennya cikgu. Roda yang kedua pula, saya ingin bagi penekanan untuk elemen mengurus aktiviti. Jadi daripada projek yang sebentar tadi, kita lihat arahan pelaksanaan aktiviti dalam bentuk individu, kumpulan kerja ataupun kumpulan kecil. Dia ada tetapi tidak strukturnya tidak seimbang sepanjang projek. Ini maksudnya tidak seimbang ni maksudnya dalam pelaksanaan projek yang kedua ni maksudnya dia hanya bertumpu dengan task yang perlu diselesaikan oleh murid itu. Maksudnya dia tidak terlalu berat ke arah bentuk-bentuk pengurusan aktiviti yang lebih kompleks. Okay? Jadi kita lihat rutin dan norma kerja pelaksanaan projek ada tetapi tidak dipatuhi secara konsisten. Maksudnya tidak ada satu elemen yang memerlukan murid-murid itu mengurus aktiviti yang terlalu kompleks. Jadual, senarai semak dan masa penghantaran wujud dan ianya lebih fleksibel. Okay? Okay, itu contoh yang kedua. Okey, seterusnya pula kita akan pergi contoh yang ketiga. Okey, projek yang seterusnya. Okey, cikgu boleh lihat di sini. Projek yang ketiga ini cikgu saya namakan projek Heal the Planet and Heal the Heart. Okey, cikgu boleh lihat di situ. Okey. Ada satu senarai aktiviti dan ada satu jadual untuk pelaksanaan projek. Kalau projek yang kedua tadi melibatkan jangka waktu dalam masa seminggu, tetapi projek yang ketiga ini melibatkan jangka waktu selama 1 bulan. Okey, kenapa? Kita tengok di sini ya cikgu. Projek Heal the Planet untuk murid-murid tahap 1. Okey, saya bagikan elemen-elemen yang melibatkan skill dalam bahasa Inggeris seperti speaking activity, reading and writing, grammar and vocabulary, language arts activity dan ada satu special project. Okay? Tetapi dalam speaking activity itu dia melibatkan topik yang berbeza masih dalam tema yang sama iaitu Heal the Planet di mana topik pertama tentang biodiversity and the second one is about the water pollution, deforestation and also pollution and the special project is about the climate change. Okay? Di sini pada level murid yang kedua ya, tahap 2. Sama kemahiran speaking, reading, writing, grammar and vocabulary dan seterusnya language arts, tetapi topik yang berbeza kerana mereka diberi tema Heal the Heart yang melibatkan topik-topik seperti bullying, drug, child abuse, animal abuse and also smoking. Okay? Jadi setiap projek ini murid akan menghasilkan beberapa elemen dalam projek besar itu seperti bertindak sebagai storyteller, sebagai poet, mendeklamasikan sajak dan mereka perlu menghasilkan flipbook dan big book
dan mereka perlu menghasilkan board game dalam bentuk PowerPoint, online game dan perlu mencipta puppet show dan puppet theater dan akhir sekali mereka akan mempersembahkan secara maya Microsoft PowerPoint dengan penekanan kepada 5W1H. Maksudnya ada video presentation record. Okey, kita lihat gambarnya secara ringkas dulu. Munira, next. Okey. Ini gambaran secara ringkas ya cikgu-cikgu. Okey, untuk projek yang dilaksanakan oleh murid tahap 1. Okey, seterusnya Munira. Tentang topik biodiversity ya tadi. Ini tentang projek storyteller di dalam projek besarnya tadi. Berkenaan bullying. Okey, dan yang seterusnya Munira, kita tengok. Teacher Jen, Yes. mungkin Teacher Jen boleh luangkan masa untuk explain. Kita ada masa yang mencukupi. Ya, saya akan explain dalam ada lagi contoh lepas ini. Okey. Okey, jadi kita lihat di sini, okey. Heal the planet, heal the heart. Lagi sekali murid menunjukkan kebolehan untuk membuat big book. Okey. Ini proses yang ditunjukkan. Okey. Jadi saya berhenti di situ untuk contoh yang ketiga dulu. Okey. Jadi rasanya semua cikgu boleh tekan ni. Okey. Jadi lagi sekali boleh tunjukkan emoticon senyum, thumbs up. Oh, cikgu dah smash laju tu. Okay, good. Ada yang senyum? Absolutely. Oh, cikgu Fiza. Okay, thank you so much. Okay. Wah, lagi banyak love ni cikgu XTX. Okay. Okay, cikgu Salmi pun ada. Cikgu Hemarani. Okay. And then saya sukalah cikgu Hemarani ni. Rasanya saya jumpa di dalam kajian tindakan juga. Okay. Cikgu Megaswari. Okay, good. Cikgu Leva Ariza. Cikgu Saliza. Oh, okay. And then kita ada respon daripada cikgu apa lagi. Okay, banyak love tu. Okay, good. Okay, lagi sekali cikgu. Jadi pergerakan untuk inquiry berterusan. Mari kita reveal Munira. Yeay, yippee. Semua cikgu-cikgu terbaik. Okay, cikgu dah boleh menilai dah ni. Berarti cikgu boleh nilai diri cikgu sudah. Bagaimana untuk menghasilkan satu projek gold standard. Kerana kalau kita lihat pada elemen roda yang pertama. Okay. Roda pertama tu roda reka bentuk projek. Okay. Tetapi elemen yang saya akan kupas adalah tentang inquiry berterusan. Kita lihat daripada paparan projek tadi, ia bermula dengan schedule of implementation, jadual. Macam mana kita nak laksanakan projek dan kita sudah beri panduan kepada murid bahawa setiap projek itu, setiap satu aktiviti itu mereka akan diberi jangka masa seminggu. Kalau cikgu perasan tadi ada 5 aktiviti kan? Okey. Jadi itulah projek itu melibatkan implementasi 1 bulan. Okey. Semasa berlakunya pandemik. Sebenarnya untuk pengetahuan cikgu, saya try test sahaja tu. Kemahiran yang murid saya ada. Tetapi alhamdulillah, surprisingly saya tidak menjangkakan benda itu boleh berlaku secara smooth. Tetapi untuk pengetahuan cikgu, benda ini tidak akan berlaku semata-mata disebabkan oleh panduan yang cikgu berikan ya cikgu. Sebab bila berlaku pandemik tu murid banyak masa berada di rumah. Jadi faktor dan peranan bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa itu juga memainkan peranan yang sangat penting. Okey, jadi itulah mereka dapat menunjukkan hasil-hasil kerja yang berkualiti. Jadi kita lihat kalau dari inquiry berterusan, okey, dikekalkan dari semasa ke semasa berlaku. Maksud secara ketat ini maksudnya murid mengemukakan soalan, mengumpul dan mentaksir data, membangun dan menilai penyelesaian atau membina bukti untuk jawapan dan bertanyakan soalan selanjutnya. Okey, maksudnya dalam berlakunya sesuatu aktiviti pada setiap minggu itu memang kita akan menerima banyak soalan-soalan daripada murid. Cikgu, bolehkah saya guna macam ni? Bolehkah saya guna yang ini? Okey, jadi kita akan terus membimbing dan di situlah saya aktif menggunakan medium Telegram. Okey, jadi kalau cikgu lihat ada satu paparan Telegram,
untuk projek yang ketiga ni memang penuh dengan maklumat, aktiviti, pertanyaan, soalan. Dan kalau mungkin ada cikgu yang tertanya-tanya, cikgu ni buat untuk murid-murid ini sahaja tak? Sebenarnya tidak. Saya buka persoalan ini melalui virtual classroom di dalam WhatsApp. Saya lontarkan idea-idea supaya murid itu buat projek-projek tersebut. Dan untuk tujuan perkongsian pada hari ini, saya kongsikan dengan cikgu dapatan-dapatan yang saya rasa boleh membawakan bukti pelaksanaan gold standard PBL teacher ini. Okey, jadi kalau kita lihat dari segi inquiry berterusan ini juga didorong oleh soalan yang dijana oleh murid sepanjang projek itu berlaku selama 1 bulan. Okey, jadi setiap minggu kalau ada tema ataupun topik atau tajuk itu berdasarkan tema, murid akan terus bertanya. Bila selesai 1 minggu, kita kumpul evidence pada hujung minggu dan pada minggu yang seterusnya akan bertukar pula topik yang lain. Okey? Okey, kita pergi kepada elemen yang kedua pula, Munira, untuk penerangan projek yang ketiga ni. Okey, ini pula cikgu penerangan dari segi roda yang kedua. Tetapi saya hanya menyentuh elemen yang pertama iaitu mengurus aktiviti. Okey, tadi semua cikgu dapat meneka dengan betul bahawa daripada projek yang ketiga ini sebenarnya kita sudah boleh menilai kita mencapai gold standard PBL teacher. Kenapa? Dari segi pengurusan aktiviti, wujud arahan pelaksanaan aktiviti dalam individu, kumpulan kerja ataupun kumpulan kecil. Maksudnya tadi projek tadi itu penekanan saya lebih kepada hasil kerja individu. Tetapi kalau cikgu buat project based learning itu berdasarkan kumpulan kerja, kumpulan kecil, cikgu masih boleh menggunakan penilaian yang sama. Okey? Jadi kalau cikgu tengok rutin dan norma, kerja pelaksanaan projek wujud secara konsisten semasa projek berlaku untuk meningkatkan produktiviti. Maksudnya kita bagi satu topik itu pelaksanaannya dalam masa seminggu. Kita bagi mereka ruang dan peluang untuk memilih bagaimana cara untuk mempersembahkan projek tersebut. Kebanyakannya saya akan bagi yes, you can do it, boleh guna yang itu. Sebab murid-murid sekolah rendah ni kalau kita tengok dia akan tetap terus bertanya walaupun kita sudah memberikan satu contoh ataupun gambaran, jadi kita layan. Okey? Kita bagi mereka peluang untuk bertanyakan soalan. Jadi proses mengurus aktiviti itu melibatkan satu jadual, senarai semak dan masa penghantaran wujud, tetapi lebih fleksibel. Memang lebih fleksibel sebab kita tahu dalam bilik darjah itu tidak semua murid excellent. Okey? Kalau di kelas saya more on mixed ability students. Jadi kita sudah tahu murid nama ni dia dalam kategori yang mana. Kita tahu ada beberapa orang yang sudah excellent itu kita sentiasa cabar dia. Okey, jadi contoh-contoh yang saya berikan ini berdasarkan daripada panduan dan galakan daripada ibu bapa dan juga guru yang membimbing. Okey, kita lihat bahawa proses dalam mengurus aktiviti itu seimbang dengan pilihan dan suara pelajar itu sendiri, maksudnya idea daripada mereka. Okey, boleh ya cikgu-cikgu? Okey, yang seterusnya pula. Kita sudah melalui 3 contoh untuk beginning, developing dan gold standard. Okey, tetapi ada satu perkara yang sangat memberikan kesan yang mendalam setelah saya menjalankan projek based learning ini secara tulus daripada hati saya ingin nyatakan kepada cikgu. Okey, sebenarnya proses yang berlaku semasa pandemik itu saya ingat akan berhenti di situ sahaja bila kita selesai melaksanakan projek. Okey. Tetapi bila saya imbas kembali, okey, sebenarnya projek-projek based learning yang dihasilkan oleh pelajar itu kita boleh membawa mereka terus meneroka bersama motorbike kita untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Okey. Jadi peringkat yang seterusnya ni sebenarnya tidak termasuk dalam jangkauan expectation saya tahu semasa melaksanakan PBL ini. Jadi daripada aktiviti-aktiviti tersebut, cikgu boleh lihat nanti ya. Boleh kalau ada masa free nanti boleh tengok secara teliti melalui pautan YouTube. Nanti cikgu akan terima juga slide PowerPoint ini, saya percaya. Daripada projek ni sebenarnya sudah mencapai ciri-ciri inovasi. Murid tu menghasilkan projek tu ada gambaran inovasi di sana.
Okey. Jadi kita lihat yang seterusnya Munira. Kenapa? Sebab saya tidak akan tunjukkan dulu paparan video ya cikgu. Saya ingin cikgu tengok sendiri gambar-gambar poster yang telah dihasilkan ini melalui projek yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, ini projek yang pertama yang dihasilkan oleh murid tahap 1. Pada masa tersebut, pandemik itu mereka berada di tahun 2. Okey, sebagai storyteller. Okey, seterusnya Munira. Cikgu akan lihat bahawa peralihan setiap aktiviti itu memberikan satu bentuk pengetahuan dan kemahiran baru untuk murid-murid teroka. Okey, dalam penghasilan daripada storyteller bergerak kepada penghasilan big book dan flipbook menggunakan pautan komputer. Murid-murid telah menghadapi satu pengalaman yang bermakna di mana mereka telah menghasilkan satu projek yang kadang-kadang saya sebagai seorang guru pun tidak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada mereka, sehingga kan bila mereka tunjukkan hasil kerja tu saya pun dah mula ting. Saya cakap boleh pula dia orang hasilkan macam ni. Okey, seterusnya Munira, gambar seterusnya. Kalau cikgu lihat, lepas itu kita uji pula untuk aktiviti yang seterusnya mereka perlu menghasilkan satu board game. Okey, jadi murid tahap 1 ini telah berupaya dengan bimbingan seorang guru dan ibu bapa mereka di rumah, mereka telah berjaya menghasilkan projek-projek yang sedemikian dan seterusnya. Untuk topik yang berbeza, mereka juga yang ini saya impress sangat dengan ini. Saya percaya tanpa sokongan padu daripada ibu bapa di rumah, murid memang tidak akan dapat menghasilkan benda macam ini. Tetapi deep down in my heart, saya tengok bila kita mencuba sesuatu itu, kita jangan terus memberikan ekspektasi bahawa benda ini something extraordinary yang tidak boleh dicapai oleh murid. Kita bagi saja mereka ruang kebebasan untuk menghasilkan sesuatu dan kita terus berinteraksi bersama ibu bapa mereka di rumah dan lihat sejauh manakah mereka boleh menghasilkan sesuatu projek itu. Sebenarnya saya tidak jangka juga mereka akan hasilkan projek sebegini bagus. Okey, mereka menghasilkan diorama dan puppet theater. Nanti cikgu boleh tengok dalam pautan video ya. Okey, dan seterusnya Munira. Okey. Okey. Ya, saya setuju tu cakap Cikgu Lidu. Guru sebagai pendorong minda dan emosi murid. Betul? Okey. Lepas tu kalau kita lihat daripada segi special project, murid saya sudah ada pengalaman untuk bercakap di hadapan Microsoft PowerPoint dan merakam diri mereka. Okey, untuk mempersembahkan projek tersebut. Okey, sangat impresif sebab ini murid-murid tahun 2 ni. Tetapi dengan bimbingan yang padu daripada guru dan juga ibu bapa mereka di rumah. Okey, seterusnya. Okey. Itu untuk contoh murid yang terlibat dalam projek tahap 1. Kalau projek tahap 2 pula, dia lebih kepada tadi kita ada 2 kan. Satu heal the planet and then the other one is heal the health. Kalau kita tengok daripada aktiviti-aktiviti yang diberikan itu, nanti cikgu ada masa, cikgu boleh tengok contoh video bullying, drug, child abuse, animal abuse dan smoking ini. Tetapi mari kita lihat gambaran secara menyeluruh dulu melalui pautan poster setiap aktiviti. Okey, ini aktiviti yang pertama di mana mereka sekali lagi memberikan contoh react as the storyteller and also the poet. Okey, seterusnya Munira. Lagi sekali murid menghasilkan flipbook dan big book. Flipbook yang dihasilkan oleh murid-murid tahap 2 ni kita boleh tengok pada pautan YouTube video nanti. Okay, next. Okay, yang seronoknya saya sangat tertarik bila murid tu berupaya menghasilkan online board game. Sebenarnya murid yang terlibat pada projek ini murid yang tidak banyak cakap, tidak banyak berkomunikasi di dalam bilik darjah. Tetapi once kita libatkan dia dengan PBL ni, satu bentuk perubahan sikap yang positif. Bila saya jumpa balik mereka di tahun 6, kita lihat mereka sudah mula bergerak ke arah what do we call? The active communicator in the classroom. Self-confidence itu sudah mula naik dan mereka sudah rasa let loose dan berani untuk tampil ke hadapan. Okay? And then we go to the next example of the poster. Seterusnya Munira. Okay, kalau lihat, okay, ini yang something yang impressive.
Kalau cikgu tengok nanti pautan video YouTube untuk puppet show untuk 2 orang anak murid saya ni, saya pun senyum-senyum kambing masa saya tengok video diorang tu. Kalau cikgu tengok bila dia mempersembahkan tu, saya cakap ya Allah, this is something beyond extraordinary yang saya tidak jangka akan hasil begitu. Jadi saya sangat bersyukur dan di situ saya percaya bahawa sokongan padu dan aktif daripada ibu bapa di rumah memang memainkan peranan yang penting bagi memastikan kita mendapat hasil kualiti project based learning yang betul-betul bermanfaat dan boleh mencapai goal standard. Okey, terusnya Munira. Okay. Daripada puppet show dan diorama ini kita akan lihat, okey, untuk aktiviti yang kelima. Okey, di sinilah murid menghasilkan satu projek khas tentang topik of smoking. Kita lihat satu murid dia bergerak ke arah penghasilan projek melalui pautan PowerPoint dan the other one is projek yang dihasilkan secara ada something okay. Okay Munira, next Munira. Okay, cikgu. Gambar ni saya sertakan hari ni bukan apa ya cikgu, bukan tujuan nak pergi show off ke apa. Tetapi saya ingin ceritakan kepada cikgu bahawa hasil project based learning di mana setelah saya baca jurnal tentang BAG Institute of Education tu, di situ saya terdetik. Saya cakap elemen hasil projek PBL yang murid-murid saya hasilkan ini mempunyai elemen inovasi. Jadi saya berkesempatan untuk bawa hasil kerja murid-murid saya ini di dalam program di bawah TS25. Okey, di mana kita menghasilkan satu projek besar yang kita persembahkan di bawah tema Meraki Novus dan saya try di bawah kategori Horizon Baharu, kumpulan inovatif dan kreatif. And then surprisingly, murid-murid dapat anugerah di situ dan mendapat johan dalam pameran inovasi dan di situ menaikkan semangat saya sebagai seorang guru bahawa dalam melaksanakan project based learning ini sebenarnya kita memang tengah melalui satu journey dengan super baik tu. Kita bawa sekali anak-anak murid kita untuk enjoy the journey until kita mencapai satu yang kita tidak sangka pun sebenarnya ada elemen inovasi. Jadi bila saya try benda tu dan kebetulan sekolah saya terlibat dalam program TS25 di bawah kohort 5, di situlah saya percaya bahawa perjalanan seorang guru yang betul-betul mengaplikasikan projek PBL ini di bilik darjah sebenarnya tidak akan berhenti di bilik darjah sahaja cikgu. Kalau cikgu rasa bahan anak-anak murid cikgu itu mempunyai elemen kreatif, inovatif, cikgu cari satu medium atau peluang di mana cikgu berpeluang untuk menonjolkan projek-projek tersebut di bawah satu nama khas. Projek, kalau saya bentangkan di bawah HBKIK. Kalau cikgu pernah mengikuti kursus-kursus di bawah Institut Tadbiran Awam Negara ataupun Intan, cikgu boleh mendaftar di situ untuk mengikuti satu kursus yang dipanggil Horizon Baharu untuk kreatif and inovatif. Okey, kumpulan kreatif dan inovatif. Okey, jadi daripada situlah pengetahuan tu saya cuba. Saya grab peluang itu, saya bawa hasil kerja murid-murid saya ini dan surprisingly 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, alhamdulillah mereka telah mendapat johan untuk pameran inovasi peringkat daerah Tawau, something yang beyond my expectation. Sebenarnya saya cuba-cuba saja tengok sama ada kualiti ke tidak dan kebetulan judges pada hari itu adalah seorang yang expert dalam HBKIK. Jadi dia memberi penilaian dan bila dia memberi pengiktirafan johan kepada hasil kerja anak-anak murid saya itu, di situlah saya percaya bahawa inilah yang dipanggil sebagai meaningful learning yang berlaku. Betul-betul pembelajaran yang bermakna.
yang berlaku kepada murid-murid itu. Kita bermula semasa pandemik 2020, bermula Mac. Di situ saya kiranya macam try to berjinak-jinak saja untuk PBL. Tetapi pada hari ini, pada tahun 2022, berarti journey daripada PBL bergerak daripada beginning PBL teacher itu ke arah developing until we realize sudah mencapai gold standard itu sebenarnya tidak berhenti di bilik darjah. Cikgu boleh teruskan lagi hasil kerja anak murid cikgu itu dengan mencari ruang dan peluang untuk mengenengahkan lagi sebagai satu produk awam. Okey? Dan seterusnya Munira. Gambar yang kedua ni pula, lagi sekali. Saya bawakan hasil kerja murid-murid saya tu ke satu pertandingan. Di situlah murid-murid tu mendapat tahap 1 mendapat silver award dan tahap 2 mendapat gold award bagi projek yang sama ya cikgu. Yang gambar-gambar tadi tu saya tunjukkan. Okey, dan satu murid saya telah memenangi sebagai best camper untuk English in virtual camp. Jadi saya percaya bahawa what do we call? Bila dah semangat sangat kan, sebenarnya saya lupa vocab dalam bahasa Melayu, sorry. Saya percaya bahawa bila cikgu melaksanakan sesuatu itu dengan tulus, cikgu mau tengok macam mana perkembangan cikgu itu berlaku, until sampai momen yang macam ni, saya rasa benda tu betul-betul mendatangkan sesuatu yang sangat meaningful, motivated and memorable. Sama ada dalam diri saya sebagai seorang cikgu ataupun murid-murid saya. Sebab kalau tengok Munira balik kepada gambar sebelum ni, saya sengaja share gambar. Cuba tengok Munira. Okey, cuba cikgu tengok anak-anak murid saya senyum tu. Gambar yang pertama tu yang anak murid saya yang pakai spek tu, saya tidak pernah nampak dia senyum begitu tahu. Dia ketawa macam tu. Memang dia akan di kelas nampak muka yang serius saja. Bila saya tengok gambar ni, saya cakap senyum, happy, pegang hadiah. Bila saya tengokkan momen tu sangat bermakna. Betul-betul sangat memorable. Jadi bila kita menghadapi satu feeling, itu akan menaikkan semangat kita tahu sebagai seorang guru. Bahawa dalam melaksanakan PBL ini, kalau cikgu nyatakan tadi, cikgu menghadapi cabaran-cabaran yang tertentukan. Kekangan masa, kekangan kos. Okey. Dari segi ramai murid tidak bermotivasi ke, ada murid yang tidak menghantar projek. Sebenarnya cikgu saya pun menghadapi experience yang sama, pengalaman yang sama. Okey. Jadi itu antara what do we call? Sama ada cikgu akan terus berhenti di situ bila cikgu menghadapi cabaran tersebut, ataupun cikgu teruskan sahaja dulu, cikgu teruskan bereksperimentasi bersama-sama dengan murid untuk projek-projek yang seterusnya. Dan saya percaya cikgu akan timbul satu what do we call, nanti akan bunyi ting macam tu. Apa kita panggil benda tu ya, saya lupa lah. Macam seolah-olah dia memberikan satu perasaan yang sangat istimewa tau. Susah payah kita buat PBL sebelum ni, kita hadapi cabaran yang begini, kita ubah lagi. Kalau saya more on kajian tindakan bilik darjah ni kan, lebih kepada banyak refleksi kendiri. Okey, saya jenis orang yang macam tu. Sebab semata-mata ingin memberikan yang terbaik ni untuk murid-murid, untuk merasakan keseronokan belajar. Jadi saya sentiasa bertanyakan kepada mereka, okey, selepas kita jalankan projek ini, apakah perasaan yang murid-murid hadapi? Jadi kadang-kadang bila kita ambil momen-momen yang bermakna ni, saya suka tangkap gambar. Bila kita berlaku PDP, proses PDP di bilik darjah, setiap aktiviti tu kalau cikgu pergi teroka Facebook page saya, lebih banyak gambar. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang ekspresi murid-murid yang tertentu di bilik darjah. Bila kita lihat gambar tu, kita scroll balik, kita tengok, kita akan dapati bahawa sebenarnya murid ni, dia dah sebelum ni macam ni, lepas ni macam ni. Kadang-kadang saya ambil video secara spontan dan dari situlah timbul pelbagai idea untuk mencuba PBL ini untuk lebih mengetahui bahawa murid yang diam itu, murid yang kurang bercakap itu, murid yang nampak pasif, murid yang sebelum ini modul pun jarang lengkap, kita akan tengok minatnya itu di mana. Dan salah satu strategi yang saya gunakan adalah dengan
terus berusaha menjalankan project based learning yang sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan kemahiran yang murid saya ada dan sesuai juga dengan kebolehan cikgu untuk deliver semua benda itu. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu ambitious, nanti kita jadi burn out. Jadi cikgu perlu bijak dalam melaksanakan PBL ini di bilik darjah. Okey, jadi cikgu Munira boleh teruskan dengan gambar yang seterusnya? Boleh. Aha. Okey. Okey. This one we already. Okey, cikgu. Saya dah sampai rumusan dan penutupnya pula. Okey. Kita pergi rumusan dan penutup. Jadi secara kesimpulannya, next slide Munira. Kita tengok. Dari awal tadi pukul 10, saya sudah minta cikgu bayangkan diri cikgu mempunyai sebuah basikal. Jadi cikgu ingat, basikal itu perlu ada roda yang kukuh dan padu. Umpama melaksanakan gold standard ini, kita perlu ada elemen 2 ini. Okey, iaitu merujuk kepada proses pergerakan kita bergerak daripada beginning teacher ke arah developing teacher dan seterusnya berusaha untuk upgrading skills, knowledge, kemahiran yang guru ada, yang murid ada. Okey, kita tengok bolehkah kita mencapai gold standard itu. Okey, sebab jangan berhenti di situ cikgu kalau menghadapi cabaran. Kalau saya begitu. Okey, jadi cikgu lihat nanti dari in the end, pada akhirnya nanti cikgu perlu ingat dalam pelaksanaan apapun, kalau cikgu membaca jurnal-jurnal yang tertentu, cikgu perlu sentiasa ingat dalam gold standard ini cikgu ada 2 rubrik yang boleh memberikan cikgu ruang untuk merefleksi dan koreksi diri, sama ada benda ini akan mencapai gold standard ke tidak. Okey, dan seterusnya pula cikgu perlu ingat analogi basikal ini dan saya harap yang seterusnya Munira. Okey, tadi saya bermula dengan satu challenges yang saya hadapi sebelum ini sehingga saya mengambil keputusan untuk menjalankan project based learning ini di bilik darjah. Dan daripada pengalaman-pengalaman dan contoh yang saya berikan tadi, saya percaya bahawa cabaran-cabaran setelah melakukan PBL ini di bilik darjah, wujud penglibatan aktif belajar dan kita nampak ada ruang motivasi untuk belajar dan ada ruang untuk menerapkan pelbagai kemahiran dalam satu-satu projek PBL itu dan wujud keseronokan belajar di mana selaku, saya suka dipanggil Teacher Jen sebenarnya. Saya memegang satu terma ataupun satu terms yang saya percaya bila mengajar itu teach with LOL and LOL. Apakah dia? Lots of love, lots of laughter. Saya suka ketawa sahaja dengan anak murid saya. Okey, untuk mewujudkan suasana ruang begitu kita dalam masa yang sama dalam melaksanakan PBL ini wujud ruang untuk kita terapkan nilai moral, estetika dan keperluan seni dan craft. Okey, maksudnya teach with arts and craft. Saya suka macam itu bila mengajar bahasa Inggeris dalam bilik darjah. Okey, next slide Munira. Okey, sebagai oleh-oleh, mungkin dalam masa 2 jam tidak sempat kan cikgu. Okey, jadi sebagai enrichment, seolah-olah proses pembelajaran lah hari ini kan. Enrichment bagi cikgu yang masih vague ataupun masih blur, mungkin masuk separuh daripada sesi ini, cikgu boleh terus gunakan pautan YouTube di sini untuk lebih memahami apakah itu PBL, okay, lesson planning, macam mana classroom management, how to conduct PBL, ada dalam bentuk video-video yang saya sertakan pautan ini dan juga, okay, terus-terusnya Munira. Sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, saya suka berkongsi kepada cikgu-cikgu, boleh kenali saya dengan lebih lanjut melalui pautan My Link ini di mana saya paparkan ada 3 Facebook yang utama di mana saya share, kongsikan gambar-gambar yang bermakna yang saya lakukan di bilik darjah dan cikgu boleh lihat nanti. Okey, dan seterusnya Munira.
Okey, saya ada satu request ni. Okey. Sebab rasa seronok sangat berkongsi proses bersama pemimpin GSL ni sangat memberikan makna besar kepada saya selaku seorang guru, di mana saya berpeluang juga untuk merefleksi dan koreksi diri. Tetapi sebelum saya akhiri, okey, saya ingin bagikan hadiah istimewa tau untuk pendengar-pendengar pada hari ini. Kalau saya lihat ini ada seramai 185 partisipan. Alhamdulillah, terima kasih banyak cikgu-cikgu yang meluangkan masa untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri, cikgu nampak ada ruangan Padlet di situ. Saya minta cikgu bagikan saya satu gambar yang bermakna. Yang cikgu rasa betul-betul bermakna untuk diri cikgu sebagai seorang guru, dan sila sertakan satu powerful and meaningful message dalam ruangan Padlet ini dan tinggalkan alamat email cikgu. Dan cikgu yang bertuah yang meninggalkan memberikan gambar dan mesej yang bermakna tu saya akan pilih melalui ruangan Padlet dan kita akan terus berinteraksi. Cikgu yang bertuah saya akan kontak melalui pautan email yang cikgu beri dan insya-Allah saya akan berikan satu hadiah istimewa untuk hari ini sebab mengikuti perkongsian tentang gold standard pembelajaran berasaskan projek. Okey. Okey, saya tutup dengan the last slide. Okey Munira. Okey, untuk mengenali Teacher Jen itu, cikgu ingat teach with LOL. Maksudnya apa? Lots of love, lots of laughter. Love itu menggambarkan listen to your student, observe them, value them, empower them. Laughter seperti yang orang tahu is the best medicine. Okey, tapi cikgu kena ingat laughter is the best medicine, but if you are laughing without any reason, you need medicine. Okey, cikgu, terima kasih banyak. Saya harap. Okey, Munira, saya serahkan balik kepada Munira. Okey, terima kasih Teacher Jen untuk perkongsian berkaitan dengan standard emas dalam pembelajaran berasaskan projek. Mungkin cikgu boleh bagi reaction dekat Zoom ataupun dekat chat ataupun dekat Zoom. Saya nampak Cikgu Lily double thumbs up. Saya rasa kalau ada 4 tangan, 4 thumbs up Cikgu Lily bagi ni rasanya. Okey, cikgu boleh tak cikgu kongsi dekat bahagian chat refleksi 1 minit apa perkara penting yang cikgu pelajari pada hari ini dan kenapa? Kongsikan dekat bahagian chat. Saya yakin Teacher Jen selaku penceramah pada hari ini teringin nak tahu apa key takeaway yang cikgu-cikgu dapat daripada perkongsian Teacher Jen sebentar tadi. Jom kita luangkan masa dekat bahagian chat cikgu 1 minit untuk refleksi. Apa yang perkara penting yang cikgu pelajari dan mengapa? Biggest takeaway. Cikgu saya Dato' Azimah tidak memandang rendah pada murid yang pasif dan pendiam. Betul? Contoh daripada Teacher Jen tadi, pada murid Teacher Jen yang lelaki tu kan. Bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam PDPC. Ready to learn and improve daripada Cikgu Siti Nursalbiah, Cikgu Nur Hayati. PBL step by step from beginner to gold standard. PBL kalau cikgu baru pertama kali nak mencuba PBL, jangan risau cikgu. Naik basikal dulu. Asalkan kita bergerak. Nanti lama-lama cikgu tingkatkanlah untuk jadi superbike. Macam Teacher Jen tadi. Contoh-contoh Teacher Jen tadi tu bergerak pada basikal slowly. Sekarang ni Teacher Jen dia boleh show off dah dengan Harley Davidson dia. Dengan motor besar dia. Motor GP dah. Okay. Alright. Kita ada lagi respon. Teacher Jen mungkin boleh scroll Teacher Jen. Ada tak mana-mana komen yang menarik untuk Teacher Jen? Teacher Jen mute. Teacher Jen mute. Tak dengar. Sangat banyak respon yang positif. Terima kasih banyak. Semua saya suka. Semua saya suka. Pembelajaran bermakna dapat lihat interaksi melalui gaya. Teacher Jen saya tertarik dengan ni, Cikgu Mahani. Basikal kena gerak jika nak stabil. Di bawah saya tak baca lagi. Basikal kena gerak jika tak stabil. Betul cikgu, basikal kalau tak bergerak, jatuh kita. Jadi teruskan bergerak cikgu-cikgu. Kalau tak gerak pun nanti berkarat. Betul? Betul? Very good. Very good. Alright. Alhamdulillah. Okey, cikgu-cikgu, kita dah menghampiri 4 minit terakhir sesi. Jadinya kita nak bergambar dulu cikgu-cikgu. Mari kita bergambar bersama-sama dengan Teacher Jen. Dan cikgu-cikgu jangan tinggalkan ruangan ni kerana lepas bergambar saya akan kongsikan borang maklum balas kepada cikgu, tapi kita bergambar dulu. Mari cikgu-cikgu, ayuh buka kamera masing-masing. Betulkan tudung dan sebagainya.
Okay. Alright. Okay, nampak Cikgu Noria, Cikgu Saidatul Azimah buka, Cikgu Farhana, Teacher Nikda sedang bertengah tudung, Cikgu Maria, Cikgu Hidayah. Okay, kita tunggu sekejap ya, ada rakan-rakan yang lain. Kita ada 180 lebih hari ni, nak tunggu kawan-kawan lain buka. Silakan cikgu-cikgu yang mana yang nak buka silakan. 1 minit terakhir untuk buka. Cikgu Norma, Cikgu Fong, Cikgu Tan, Cikgu Ho. Setiap insan ada kelebihan. Cikgu kena teliti dan gunakan teknik yang baik supaya kenal kelebihan. Yes, I agree. Alright. Terima kasih cikgu-cikgu untuk buka kamera dan kongsi perkongsian dekat bahagian chat. Okay. Okay. Alright, jap. Ada lagi cikgu-cikgu masih buka kamera. Okay, terima kasih. Saya nampak Cikgu Aisyah, Cikgu Muhammad, Cikgu Nas, Cikgu Kalevani, Cikgu Saraswati. Okay, cikgu yang lain hang on. Cikgu Amunta dah buka. Okay. Baik, saya serahkan kepada rakan saya, Constance, selaku juru gambar tetap Masterclass Premium. Silakan. Alright, cikgu-cikgu, mari kita tunjukkan lots of love dulu. Lots of love kepada Cikgu Jandranita. Alright, smile. Tunggu ya. Muka surat seterusnya. Smile. Alright, lepas ni lots of laughter pula. Laugh. Kena nampak gigi semua. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, muka surat seterusnya. Laugh. Muka surat seterusnya. Laugh. Alright, terima kasih cikgu.